Saya nak share. Yang aku makan banyak ke darah apa semua tu, aku tak naik badan disebabkan aku makan darah binatang ni. Hang tahu tak? Aku tak tunjuk pula kat orang yang kata aku ni tak makan. Ni, efek sedut lemak. Ni, rat perut. Ikat perut dengan batu. Sebab apa? Sebab nak bagi berat badan. Hello, please. Please. Aku bukan macam hang, kurafat. Betul tak? Aku bukan macam hang, jahil. Aku bukan macam hang yang orang kata pentingkan diri sendiri. Hello, please lah, Muhammad Suharnizam. Hang dengar sini, Suharnizam. Walau sekali bangkai anjing, dia tetap bangkai anjing. Hang tahu maksud aku? Maksud aku, perangai haram jadah macam hang ni, perangai macam lahanat macam hang ni, yang tak boleh tengok Melayu maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Miza nak kongsikan satu ilmu atau nasihat mengenai lidah yang selalu kita guna setiap hari dalam berkata-kata. Sebagaimana video yang ditayangkan pada awal pembukaan tadi menggambarkan salah satu isu dan permasalahan yang berlaku baru-baru ini di negara kita, yang mana seorang personaliti media sosial influencer telah mengeluarkan kata-kata yang cukup kesat dan tidak senonoh sehingga berdepan dengan saman lebih 2 juta ringgit sesulam perbuatannya menghina bentuk fizikal seorang wanita menerusi laman Facebook live-nya sendiri. Sahabat-sahabat yang Miza kasihi sekalian, ketahuilah lidah ini merupakan satu amanah besar yang Allah bagi dekat kita. Anggota yang bernama lidah ini merupakan salah satu daripada 7 anggota manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk kita pelihara dengan baik dan manfaatkannya dengan betul mengikut kehendak Allah SWT. Meskipun lidah ini merupakan satu komponen yang kecil berbanding anggota badan yang lain, namun fungsinya sangatlah besar, yang mana baik atau buruk peribadi seseorang itu boleh terlihat menerusi apa yang diluahkan melalui lidahnya. Kita sering dengar akan satu peribahasa Melayu yang berbunyi, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Perumpamaan ini sahabat sekalian pada hakikatnya membawa makna dan pesan yang cukup mendalam, yang mana ianya mempunyai unsur nasihat supaya kita sentiasa berhati-hati dalam berbicara. Namun sayang sekali, kalau kita perhatikan manusia sekarang, ramai yang jenis tak sayang mulut mereka sendiri. Ramai manusia yang suka cakap lepas atau dengan istilah famous sekarang, suka membawang. Suka membawa cerita, mengumpat mengkeji dan suka menabur fitnah sana sini sehingga boleh tercetusnya satu pertelingkahan dan perbalahan antara sesama mereka sendiri. Kalau kita perhatikan pada dunia sekarang ini sahabat, berbagai isu permasalahan dan pertelingkahan boleh timbul bila-bila masa dan di mana sahaja kerana bahana lidah ini, sehingga kadangkala boleh membawa kepada satu tahap yang serius seperti mana isu video yang Miza tayang sebentar tadi. Ketahuilah sahabat, lisan kita juga mampu menjadi tajam seperti pisau melalui status atau unggahan atau ayat-ayat yang kita selalu tulis atau kita update di Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Dunia sekarang sahabat, ucapan mampu keluar tak hanya melalui lisan sahaja, malah jari jemari kita pun pada saat ini mampu berbicara. Oleh itu, setiap ungkapan yang kita ingin luahkan ataupun perkataan yang kita ingin tulis di media sosial hendaklah difikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya, kerana dengan kata-kata sesuatu pihak mampu diheret oleh pihak lain ke mahkamah, yang mana ianya secara langsung boleh mengundang malapetaka kepada diri kita sendiri serta orang di sekeliling kita. Hakikatnya, setiap kata-kata yang keluar dari lidah kita ini sebenarnya cukup berbahaya sekiranya kita tak jaga dan kawal dengan betul. Imam Ash-Shafi'i sendiri pun pernah berpesan mengenai penjagaan lidah ini dengan mengatakan, jagalah lidahmu agar ia tidak menyengatmu, kerana lidah ini tidak ubah seperti ular yang berbisa.
Ramai orang binasa akibat lidah ini. Rasulullah SAW juga pernah berpesan dalam sabdanya, Salamah al-insan fil hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung kepada tahap kemampuannya menjaga lisan. Ingat sahabat, setiap tutur kata dan ucapan yang keluar dari lidah kita ini akan selalu dicatat oleh sang malaikat rakib dan juga atid yang tak pernah lalai atau leka sedetik pun dalam mencatat setiap ucapan manusia sama ada baik maupun buruk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qaf ayat 18 yang bermaksud, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat rakib dan juga atid yang selalu mengawasinya. Oleh itu sahabat, kita mesti memastikan setiap ucapan yang keluar daripada lidah kita ini hanya perkara yang baik dan berfaedah sahaja. Sekiranya tiada keperluan untuk bercakap, lebih baik kita diam sahaja, kerana lagi banyak kita berkata-kata, lebih tinggi potensi untuk mengauk dosa. Apatah lagi jika kita ini jenis bercakap tanpa ada lampu merah, peluang untuk kita menyebar fitnah itu juga sangatlah tinggi dan kebarangkalian juga ramai hati yang bakal terguris disebabkan mulut kita ini. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis baginda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik ataupun hendaklah ia diam. Berhubung dengan perkara tersebut juga, Misa ingin bawakan satu kisah mengenai Rasulullah SAW yang pernah ditanya oleh seorang sahabat baginda mengenai apakah kelakuan seseorang yang menyebabkannya masuk ke syurga. Baginda menjawab, takwa kepada Allah dan keindahan akhlaknya. Kemudian ditanyakan lagi, apakah pula yang menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka ya Rasulullah? Baginda menjawab, kejahatan mulut dan juga kemaluannya. Lihat sahabat, terang lagi bersuluh bahawa peranan lidah kita ini sangat-sangatlah besar dalam menentukan nasib manusia di alam sana. Meskipun lidah ini tak bertulang, meskipun lidah ini lembut, tetapi lidah boleh mendatangkan dua kesan yang cukup besar dalam hidup kita, iaitu sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Sekiranya lidah ini dimanfaatkan dengan baik dan jujur, maka lidah ini akan bawa kita ke syurga. Namun jika sebaliknya, jika lidah ini disalahgunakan, ia akan mengheret kita ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu sahabat, kita sebagai umat Islam yang beriman dan berakal mesti sentiasa berhati-hati ketika berkata-kata. Ingat sahabat-sahabat sekalian, fikir dahulu baik buruknya sebelum berkata-kata, kerana jika tersilap kata, buruk padahnya. Seperti mana peribahasa Melayu pernah menyebut, telajak perahu boleh diundur, telajak kata, buruk padahnya. Akhir kalam dari Miza, sentiasalah basahi lidah kita dengan zikrullah supaya hidup sentiasa berkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.